Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Okay. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, baik. Kita mulakan sesi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, insya-Allah untuk video pertama tingkatan 3 ini Ustazah memilih tajuk hadis iaitu At-Tabkir ila huduri solat al-Jumu'ah. At-Tabkiru ila huduri salatil Jumu'ah. Mana At-Tabkir itu bersegera hadir ke solat. Baik. Kita tengok mi'yar at-ta'allum. Okey, beberapa mi'yar yang perlu kamu standard, yang perlu kamu capai dalam tajuk ini. Yang pertama, qiraatul hadis, qiraatan sahihah. Okey, mesti boleh membaca hadis ini dengan bacaan yang betul. Ma'anil kalimat, ada 3 ma'anil kalimat yang boleh disebutkan. Kemudian syarah hadis, kemudian huraian hadis. Okey, ada 3 poin. Okey, 3 poin yang perlu di-highlightkan. Okey, dan yang terakhir seperti biasa apabila ada satu hadis, mesti akan ada ma yurshidu ilaihil hadis. Apakah pengajaran di sebalik hadis ini? Okey, baik. Qiraatul hadis, qiraatan sahihatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah, waqafatil malaikatu 'ala babil masjid." Apabila datang hari Jumaat, waqafatil malaikatu 'ala babil masjid. Okey. Maka malaikat berada di setiap pintu, malaikat berada di pintu masjid. Malaikat berdiri di pintu masjid. Waqafatil malaikatu 'ala babil masjid. Okey, yaktubuna al-awwal fal-awwal. Okey, malaikat berada di pintu masjid, yaktubuna al-awwal fal-awwal. Menulis kedatangan orang yang awal, okey, yang akan mendapat pahala yang berganda. Al-awwal fal-awwal. Orang yang awal akan dapat pahala yang berganda. Wa mathalu al-muhajjir kamathalil ladzi yuhdi badanatan. Okey. Dan perumpamaan mereka yang paling awal, okey, sebagaimana orang yang yuhdi badanatan, orang yang berkorban unta. Melaksanakan korban unta. Ataupun orang yang menghadiahkan unta. Summa kalladhi yuhdi baqaratan. Kemudian seperti orang yang memberi atau menghadiahkan lembu. Summa kabshan. Kemudian orang yang datang lewat daripada yang kedua tadi, seperti menghadiahkan kapsyan, biri-biri. Summa dajajatan. Lambat lagi seperti ayam, dan lambat lagi seperti telur. Maksudnya yang paling awal sebagaimana dia berkorban unta. Okey, lewat sikit daripada yang paling awal tadi seperti baqarah, lembu. Okey, bukan dia tu seperti lembu, tapi korbannya itu seolah-olah dia berkorban lembu. Kemudian ketiga, seperti mengorbankan kambing biri-biri. Kemudian lewat lagi seperti mengorbankan ayam. Dan yang ni yang paling lambat sekali seperti
mengorbankan telur. Kadang-kadang orang tanya kan, kau datang lambat ni nak dapat telur je ke? Maksudnya nak dapat ganjaran seolah-olah mengorbankan sebiji telur je ke? Okay. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ طَوَوْا صُحُوفَهُمْ. Apabila imam telah keluar di sini maksudnya keluar untuk membacakan khutbah. Tawaw suhufahum. Maksud tawaw adalah melipat. Suhufahum iaitu catatan mereka. Lembaran catatan itu telah ditutup. Wa yastami'una az-zikra. Dan malaikat menuliskan, malaikat mendengarkan az-zikra, peringatan. Khutbah. Ialah peringatan khutbah. Okey. Peringatan di sini maksudnya khutbah. Okey, lagi sekali. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah, apabila datang hari Jumaat, waqafatil malaikatu ala babil masjid." Malaikat berdiri di pintu masjid, yaktubuna al-awwal fal-awwal, menuliskan kedatangan orang yang awal di sini awal hadir, fal-awwal mendapat ganjaran yang banyak. Okey, wa masalu al-muhajir kamathalil ladzi yuhdi badanatan. Okey, permisalan orang yang awal, hadir awal, kamathalil ladzi yuhdi badanatan, seperti orang yang menghadiahkan atau mengorbankan seekor unta. Thumma kalladzi yuhdi baqaratan. Okey, tadi yang paling awal seperti menghadiahkan unta, yang kedua seperti menghadiahkan lembu. Okey, kemudian lewat lagi yang ketiga, kita panggil kluster ketiga. Kluster ketiga seperti menghadiahkan kambing. Kluster keempat seperti menghadiahkan ayam. Kluster yang kelima seperti menghadiahkan telur. Kalau telur pun tak dapat tu, tawuk warna. Okey. Fa'idha kharajal imam. Apabila imam keluar untuk membacakan khutbah, tawaw suhufahum. Okey. Mereka pun lipat catatan mereka tadi. Wa yastami'una zikra. Mereka pun duduk bersama mendengar khutbah, zikir, peringatan khutbah. Jadi ada berapa kluster tu? Kluster paling awal unta, kluster kedua lembu, kluster ketiga kambing, biri-biri, kluster keempat ayam, kluster kelima telur. Kalau 5 kluster ni tak dapat ni maksudnya apa? Tengah PKP lah kot. Tak pergi solat Jumaat. Okey, baik. InsyaAllah boleh bacakan sendiri. Okey. Sekarang kita pergi kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okey. Ada 3 kalimat yang dipilih daripada hadis ini. Okey, yang pertama al-muhajir. Apa maksud al-muhajir? Dalam hadis ni maksud al-muhajir adalah al-mubakkir, orang yang awal. Biasa kan dengar sabahan, mubakiran, pagi. Ya, pagi, awal pagi. Al-muhajir, al-mubakkir. Okey, badanatan. Apa dia badanatan? Badanatan maksudnya naqatan. Okey, unta. Tawaw, laffa ba'duhum fawqa ba'. Maksud tawaw tadi saya kata lipat. Laffa tu kan menempelkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau kita lipat buku kan, kita menempelkan muka surat yang lain ke muka surat yang lain. Tutup. Cuba lipat buku. Lipatlah buku tu, tutup. Macam mana? Okay, so dia akan jadi bergabung satu dengan lain. Terkumpul satu dengan lain. Okay. Sekali lagi. Al-muhajir, al-mubakkir, badanatan, naqatan, tawaw, laffa ba'duhum fawqa ba'. Iaitu datang awal untuk solat Jumaat. Syarah hadis yang kedua. Okay. Syabaha al-hadis. Hadis memperumpamakan. Dalam hadis ini memperutamakan
al-ajru allazi yanaluhu ar-ra'ih fi sa'atil ula bil ajri allazi yanaluhu mimman qaraba badanatan. Okey, pahala yang diperolehi oleh orang yang mendapatkan sa'ah al-ula, iaitu mendapatkan masa yang pertama. Okey, seumpama pahala orang yang mengorbankan unta. Okey, tengok unta tu. Okey. Okey, yang kedua, pahala masa yang kedua. Perumpamaan kepada orang yang mendapatkan masa yang kedua seperti mengorbankan apa? Lembu, bakarah, lembu. Yang ketiga, orang yang datang dan mendapatkan masa yang ketiga seperti mengorbankan kambing biri-biri. Ni boleh tahan lagi, boleh kenduri ramai-ramai kan. Orang korban unta, korban lembu, korban kambing. Kita tengok orang yang dapat masa keempat. Miskin sikit. Orang semua korban besar-besar, dia korban ayam. Wasa'ah ar-rabi'ah, masa yang keempat adalah orang yang mengorbankan ayam. Tu yang agaknya ramai lepas solat Jumaat kat Masjid Gaumeh tu pergi makan KFC kot. Dia korban ayam. Okey. Baik. Sa'ah yang kelima. Ialah orang yang mendapatkan seperti korban telur. Okey. Adalah juga yang paling bawah sekali. Seperti mengorbankan telur. Imam dah khutbah baru sampai. Tak ada lah. Tak ada dah. Catatan dah tutup. Okey. Baik. Seterusnya syarah hadis yang ketiga. Okey. Itu bukanlah simbol Ustazah nak tulis macam mana malaikat mencatat tu. Bukan. Itu sekadar untuk hafalan. Okey. Supaya dapat ingat perkataan sajala yusajjilu. Annal malaika, sesungguhnya malaikat, yakifuna ala abwabil masjid, berdiri di pintu-pintu masjid, yusajjiluna hudur an-nas. Okey. Malaikat berdiri di pintu-pintu masjid untuk merekodkan kedatangan manusia. Bukan guru kelas dia rekod kehadiran kamu ke sekolah. Malaikat pun rekod kehadiran kita kehadiran orang lelaki lah biasanya ke solat Jumaat. Rekod. Habis saja pancikat kan. Pancikat yang pertama, pancikat masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, khutbah je dengan mesin-mesin pancikat tu malaikat bawa sekali. Tak ada dah pancikat. Siapa yang selalu datang lewat solat Jumaat tu, sila dip lah. Okay ya. Okay, ni peringatan. Bukan tuduh. Okay, baik. Seterusnya. Kepada mafhum. Ni dah masuk kepada huraian hadis. Dah sikit lagi nak habis. Sikit lagi. Okay. Mafhum. Idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaika ala babil masjid. Apakah maksud? Apakah yang dimaksudkan? Apabila tiba hari Jumaat, waqafatil malaika ala babil masjid. Malaikat berdiri di pintu masjid. Okay. Yang pertama, mafhum dia, hum ghair al-hafazah. Mereka bukan malaikat hafazah yang menjaga, bukan malaikat penjaga. Okay. Yang kedua, wal makna annahum, ini baru maknanya, annahum yastamiruna minas subhi. Okey, mereka ni berterusan daripada pagi. Maksudnya dari pagi tu dah mula direkodkan. Atau ada yang menyatakan min tulu'i syamsi, daripada terbit matahari. Atau min hinaz zawal, ataupun ketika gelincir matahari. Okey. Ini waktu yang biasa orang pergilah, datang awal sejam. Datang awal sejam sebelum masuk waktu zuhur. Wahwa aqrab. Dan ini pendapat yang paling hampir. Zawal, ketika gelincir matahari.
Okey, ada yang mengatakan daripada subuh, ada yang katakan dari terbit matahari, ada yang katakan daripada tergelincir matahari. Itu hampir kepada zuhur, sejam lebih kurang. Okey. Jadi alang-alang nanti kalau dah habis PKP dah ada kat Gomeh tu, habis semayang, habis ke sekolah ke 12, makan 12.30 tu, pergilah mandi-mandi, teruslah pergi ke masjid. Tak perlu tunggu siren berbunyi. Okay? Siren berbunyi tu dia akan datang bersama dengan sekeping peringatan. Dahsyat bunyinya nanti. Okay? Baik. Okay. Okay, mafhum. Al-hasu al-istima' ila khutbatil Jum'ah. Okey, galakan untuk mendengar kepada khutbah Jumaat. Okey, di sini ada sedikit hukum yang dikeluarkan daripada hadis ni. Ittifaq jumhurul ulama ala anna al-khutbata syartun fi sihhati salatil Jum'ah. Jumhur ulama bersepakat bahawa khutbah adalah syarat sah solat Jumaat. Okey? Maksudnya macam mana? Sah solat Jumaat kalau dengan khutbah lah kan? Tak dengan khutbah macam mana? Jawab sendiri. Okey. Seterusnya. Apakah dalil? Okey. Ni adalah berpandukan dalil daripada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah untuk fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mendengar khutbah. Okey? Baik. Okey, hukum yang kedua, kotak yang oranye pekat sikit ni. Hukum yang kedua, al-istima' ila khutbah yakunu bil masjid qabla salatil Jum'ah. Mendengar khutbah mesti berlaku di masjid sebelum solat Jumaat. Boleh tak dengar khutbah dekat tangga bawah sekolah nak ke masjid tu? Dekat mana? Di dalam masjid. Dengar kat asrama lagi tahu. Kan? Mentang-mentang lah ada speaker. Elok je dia baring sambil dengar khutbah Jumaat dekat atas katil asrama. Tu teruk betul lah tu kan. Memang tak boleh lah. Okay, sebab khutbah mesti dengar dekat dalam masjid. Kesimpulannya hari Jumaat tu setting lah untuk datang awal. Kalau tak manjang bawa balik telur ayam je lah. Nak tompang pun tak boleh. Okey. Okey, itu saja. Dua Yang pertama, syarat sah solat Jumaat mesti dengar khutbah. Yang kedua, dengar khutbah mestilah dekat masjid sebelum solat Jumaat. Kalau dengar khutbah lepas solat tu bukan solat Jumaat, solat hari raya. Okey? Baik. Ma yurshidu ilaihil hadis. Inilah video yang paling pendek saya buat setakat PKP ni lah. Dah sampai kepada pengajaran hadis. Okey. Yang pertama, istihbabu sa'i ilal Jum'ah. Okey. Sunat bersegera untuk solat Jumaat. Yang kedua, al-hassu ala tabkir ilal masjid li solatil Jum'ah. Galakan untuk hadir awal ke masjid bagi solat Jumaat. Yang ketiga, dan sambungannya, okey. Ma yurshidu ilaihil hadis. Yang ketiga ialah dalil hadis ala maratib ajril hadirin lil Jumaah. Tu hadis menunjukkan tentang peringkat-peringkat pahala bagi orang yang hadir solat Jumaat. Pada berapa tadi kluster tadi? Okey, rujuk semula. Dan yang terakhir,
Yajibu mura'ati adab huduril Jum'ah. Wajib meraihkan adab-adab hadir solat Jumaat. Ini termasuklah seperti tidak bercakap semasa khutbah, memakai wangi-wangian dan sebagainya yang boleh anda bincangkan dan rujuk pada kuliah-kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.